warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk yang diberikan kepada kami dalam kursus pengantar syariah yang bertajuk Hukum Ta'zir dalam Perundangan Islam. Okey, baiklah. Sebelum kami membentangkan tajuk yang diberikan kepada kami, izinkan saya, wakil daripada kumpulan saya, untuk memperkenalkan ahli kumpulan yang turut bertukus lumus dalam menyiapkan tugasan yang diberikan kepada kami ini, iaitu yang pertama Roslina Sari binti Rosli, yang kedua Syahdatul Nadira Ibrahim, yang ketiga Azmin Raihana binti Khamis, yang keempat Siti Aisyah Khaira binti Jinirol, yang kelima saya Suhaima binti Mari. Sebelum kita mengetahui hukum takzir dengan lebih mendalam, marilah kita sama-sama mengetahui pengertian takzir. Pengertian takzir. Takzir menurut pengertian bahasa ialah menolak, mencegah dan menghalang. Okey, ia dinamakan hukuman takzir disebabkan wujudnya hukuman tersebut akan dapat menghalang seseorang daripada melakukan ataupun mengulangi kesalahannya itu kembali. Okey, daripada takzir menurut pengertian syarak pula ialah sejenis hukuman yang tidak ditetapkan kadarnya atau bentuknya yang dilaksanakan bagi menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia terhadap kesalahan-kesalahan yang selain hukuman qisas, hudud, diyat dan kifarat. Okey, seterusnya penetapan hukum takzir. Hukuman yang berkaitan dengan takzir dia tidak terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, di mana ia terserah kepada budi bicara dan kepakaran hakim dan pemerintah untuk menetapkan sesuatu kesalahan itu dengan hukuman demi kepentingan penjenayah dan masyarakat serta negara. Okey, dalam hal tersebut juga hukuman takzir itu berubah mengikut corak hidup masyarakat, individu dan keadaan. Selain itu, hukuman takzir juga tidak terhad, sama ada dengan denda, penjara ataupun rampas harta. Jadi lantaran itu, ia meliputi ruang yang luas seperti berkhaluat, pecah amanah, rasuah ataupun mengedar dada dan sebagainya. Okey, oleh itu dalam konteks lain, pembunuh yang diampunkan oleh waris atau ada sebab tertentu yang tidak boleh dilaksanakan kisas terhadap pembunuh dengan sengaja, hakim boleh mengenakan hukuman takzir terhadap pembunuh itu. Okey, maksudnya di sini hukuman qisas, waris boleh mengampunkan kesalahan yang dilakukan oleh pembunuh tersebut, tetapi hakim boleh mengenakan tindakan hukum takzir kepada pembunuh itu. Takzir terbahagi kepada dua bahagian menurut para fuqaha. Yang pertama, takzir sebagai hak Allah iaitu hak masyarakat. Yang kedua, takzir sebagai hak manusia iaitu hak individu. Takzir sebagai hak Allah bermaksud sesuatu yang menyentuh kepentingan umum dan yang dapat mencegah keburukan daripada masyarakat. Takzir sebagai hak manusia bermaksud sesuatu yang menyentuh maslahat dan kepentingan individu yang tertentu. Bahagian-bahagian takzir terbahagi kepada tiga. Yang pertama, takzir atas perbuatan maksiat. Yang kedua, takzir untuk kepentingan umum. Dan yang ketiga, takzir atas kesalahan-kesalahan kecil. Jenis-jenis hukuman takzir ialah sebat, penjara, denda dan merampas harta benda, bentuk ancaman dan buang daerah atau buang negeri. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan syarat-syarat hukuman takzir dan tujuan pelaksanaan hukuman takzir. Seperti yang kita lihat dalam slide yang telah dipaparkan, terdapat 4 syarat-syarat hukuman takzir. Yang pertama, hukuman takzir ini perlulah menjaga kemaslahatan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Yang kedua, hukuman takzir ini juga perlulah menolak keburukan dan mengurangkannya tanpa mendatangkan
menimbulkan kemudaratan kepada masyarakat, di samping tidak menghina kemuliaan manusia tersebut. Yang ketiga, hukumannya perlulah dijalankan sesuai dengan jenayah yang dilakukan. Dan yang terakhir, hukuman taksir ini perlulah dilakukan dengan keadilan dan saksama antara sesama manusia serta dijalankan oleh pemerintah maupun hakim. Seterusnya, tujuan pelaksanaan hukuman taksir. Penetapan hukum taksir adalah termasuk dalam bidang kuasa kehakiman atau mahkamah, iaitu bagi tujuan mengawal keadaan dan undang-undang agar ia tidak disalahgunakan dan tidak ada penyalahgunaan kekuasaannya oleh sesiapa selain hakim itu sendiri. Sebenarnya, tujuan utama pelaksanaan hukuman taksir dalam syariat Islam ini adalah berfungsi untuk mencegah, membasmi dan memberi pengajaran, di samping memberi pemulihan dan pendidikan. Namun, terdapat juga tujuan yang lain, tetapi tujuan yang bertentangan dengan tujuan sebenar taksir diharamkan oleh syariat Islam. Sebagai contoh, Islam melarang taksir yang berupa menyiksa yang membawa kepada kerosakan jiwa mental dan anggota fizikal si penjenayah. Terdapat juga tujuan lain berkaitan dengan pelaksanaan hukuman taksir ini. Yang pertama, untuk menjaga kepentingan masyarakat umum itu sendiri. Yang kedua, pelaksanaannya adalah melalui pertimbangan yang wajar dan berkesan oleh hakim atau pemerintah untuk menolong orang yang bersalah, juga masyarakat, dan mengambil pelajaran dan menghindarkan perbuatan jahat dan untuk kesejahteraan manusia sejagat. Yang ketiga, hukuman taksir ini janganlah melebihi hukuman hudud. Yang keempat, taksir mestilah dilakukan dengan adil jika pesalah terdiri daripada beberapa orang yang melakukan kesalahan yang sama. Okey, contoh kesalahan hukuman takzir dia ada 7. Yang pertama, lelaki berlagak seperti perempuan. Yang kedua, makan di siang hari pada bulan Ramadan. Yang ketiga, berjudi. Yang keempat, berkhalwat. Yang kelima, pecah amanah. Yang keenam, rasuah. Dan yang ketujuh, mengedar dada. Okey, yang seterusnya adalah perbezaan hukuman hudud, qisas dan takzir. Okey, kalau hukuman hudud, yang pertama, jenayah adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah saja yang berhak mengampuninya. Maksudnya di sini kita tiada hak untuk mengampunkan penjenayah kalau kita mau melaksanakan hukuman hudud tu. Jadi mau tak mau, kalau bukti sudah cukup, mau tak mau hukuman hudud tu mesti dilaksanakan. Okey, begitu. Lepas tu yang kedua, jumhur ulama berpendapat sesiapa yang bertaubat dengan ikhlas sebelum dikenakan hukuman hudud akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, jumhur ulama berpendapat seseorang penjenayah itu boleh diberi syafaat sebelum ia dibawa kepada hakim. Lepas tu yang keempat, hukuman hudud yang tertakluk di bawah hudud adalah hal yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala dan hak orang ramai. Yang kelima, hukum hudud hanya boleh dilaksanakan terhadap penjenayah yang cukup syaratnya menurut syarak. Okey, yang terakhir, penetapan kesalahan mestilah disertakan atau melalui keterangan saksi dan syarat-syarat yang sah atau juga melalui pengakuan jenayah sendiri yang cukup syaratnya. Okey, maksudnya di sini sebelum kita mau jatuhkan hukuman hudud tu, kita kena ada bukti yang cukup. Kalau bukti kita tidak cukup, kita tidak boleh jatuhkan hukuman hudud tu sebab takut-takut nanti kalau tiada bukti, lepas tu kita jatuhkan hukuman hudud tu, kita yang akan dikenakan tindakan. Gitu. Okey. Seterusnya kita pergi kepada qisas. Qisas ialah hak individu atau waris mangsa. Pengampunan boleh diberikan oleh mangsa atau waris mereka. Yang kedua, dalam qisas, walaupun hakim dan pemerintah tidak ada pilihan dan mesti melaksanakan mengikut apa yang telah ditetapkan oleh syarah, namun mereka tidak boleh menjatuhkan hukuman qisas sekiranya mangsa atau warisnya telah mengampunkan penjenayah tersebut. Yang ketiga, jumhur ulama berpendapat bahawa hakim dan pemerintah boleh menjatuhkan hukuman ta'zir terhadap penjenayah yang telah dimaafkan oleh mangsa atau waris atau membayar diyat. Yang keempat,
Hukuman qisas hanya boleh dilaksanakan terhadap penjenayah yang cukup umur, waras dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh syarak. Yang kelima, disabitkan kesalahan mestilah melalui bukti, saksi atau pengakuan daripada penjenayah sendiri yang cukup syaratnya. Terusnya, hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir adalah bergantung kepada keadaan dan kesesuaian mengikut kesalahan serta keadaan penjenayah yang menjadi kuasa hakim dan pemerintah untuk menentukannya. Yang kedua, hak Allah. Hakim atau pemerintah mestilah melaksanakan hukuman ta'zir terhadap penjenayah, namun melalui budi bicara serta penilaiannya. Hakim boleh memberi keringanan terhadap penjenayah tersebut. Yang ketiga, hak individu. Mangsa atau waris boleh mengampunkan penjenayah atau penjenayah membayar ganti rugi. Yang terakhir, hukuman ta'zir boleh dikenakan terhadap kanak-kanak yang belum cukup umur. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.